محمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat beriman Sangkalam Channel. Kali ini, insya-Allah, kita akan sama-sama mengetahui tentang ringkasan perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, mengetahui momen penting dan pelajaran berharga yang dapat kita ambil. Mari kita bersama-sama memahami lebih dalam tentang kehidupan beliau yang penuh inspirasi. Mari kita mulai perjalanan ini. Masa pertama dari kehidupan Rasulullah SAW. 1. Nabi kita Muhammad SAW adalah utusan Allah kepada seluruh manusia, penutup para nabi dan imam bagi para rasul. Beliau SAW membawa agama Islam, agama yang diterima Allah sampai pada hari kiamat. Beliau SAW adalah keturunan bangsa Quraisy, suatu kaum yang termulia di Makkah. Nasab beliau SAW bersambung dengan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. 2. Nasab beliau SAW dan wafatnya ayah beliau. Ayah beliau SAW Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ibu beliau SAW Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Nasab ibu dan ayah beliau bertemu di datuk beliau yang kelima, yaitu Kilab. Ayah Nabi SAW meninggal dunia ketika Nabi SAW masih dalam kandungan. Umur ayah beliau 18 tahun dan dimakamkan di Madinah, tidak meninggalkan harta sedikit pun untuk Nabi SAW. 3. Kelahiran dan penyusuan Nabi SAW. Nabi SAW dilahirkan di Makkah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Dinamakan Tahun Gajah dikarenakan Raja Habasyah mengirimkan tentara ke Makkah dalam tahun kelahiran beliau itu untuk menghancurkan Ka'bah, dan pada saat itu banyak sekali gajah. Lalu Allah membinasakan mereka, tentara gajah, sebagai penghormatan kepada kelahiran beliau SAW. Beliau SAW disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah sesudah disusui oleh ibu beliau. Suwaibah adalah pelayan paman Nabi SAW, Abu Lahab. Kemudian beliau disusui oleh Halimah as-Sa'diyah sampai umur 4 tahun. 4. Wafatnya ibu Nabi SAW dan yang mengasuh beliau. Ibu Nabi SAW wafat ketika Nabi SAW berumur 4 tahun ketika ia kembali dari Makkah. Ibu beliau Rasulullah SAW pergi ke Madinah untuk ziarah kubur di makam suaminya bersama ibu beliau. Ikut juga kakek beliau, Abdul Muthalib. Ada riwayat lain, Ummu Aiman yang ikut bersama ibu Nabi, dan dialah yang membawa Nabi kembali ke Makkah. Ibu Nabi SAW dikebumikan di Abwa, suatu desa di antara Makkah dan Madinah. Kemudian beliau SAW diasuh oleh Ummu Aiman, seorang pelayan ayah beliau. 5. Pendidikan Nabi SAW dan wafatnya kakek beliau. Yang mendidik Nabi SAW sesudah ibunya wafat ialah kakeknya Abdul Muthalib. Beliau sangat cinta kepada Nabi SAW melebihi cintanya kepada anak-anaknya sendiri. Ketika umur Nabi 8 tahun, kakek beliau wafat setelah mengasuh Nabi selama 2 tahun. Sesudah kakek beliau SAW wafat, beliau SAW diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib awalnya miskin, lalu Allah muliakan dia menjadi banyak rezeki setelah mengasuh Nabi SAW. Kehidupan Nabi SAW pada waktu diasuh oleh pamannya dikatakan cukup, dimudahkan oleh Allah segala sesuatunya. Yang ke-6, Nabi SAW mengembala kambing dan perjalanannya yang pertama ke Syam. Ketika masa kecilnya suka mengembalakan kambing orang-orang Makkah dengan diberi upah. Dengan upah tersebut beliau SAW bisa membeli makanan dan lainnya. Ketika umur beliau SAW 9 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun. Nabi SAW berlayar ke Syam bersama paman beliau Abu Thalib dengan membawa dagangan. Ketika sampai di suatu tempat disebut Bushra, seorang pendeta yang bernama Buhaira melihat beliau SAW, lalu mengabarkan kepada pamannya bahwa SAW
akan menjadi nabi yang terakhir. Pendeta itu meminta kepada pamannya untuk membawa pulang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ditakutkan banyak musuh yang memata-matai beliau. Pendeta itu memaparkan tanda-tanda kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari ciri-ciri yang ada di kitab Injil. Yang ketujuh, perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua ke Syam. Ketika berumur 25 tahun, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kembali berlayar ke Syam dengan membawa dagangan Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah seorang perempuan yang mulia, kaya raya, dan ia menggaji beberapa orang laki-laki untuk menjalankan dagangannya. Siti Khadijah memilih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pekerjaan itu dikarenakan ia pernah mendengar tentang kejujuran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia. Pelayan beliau yang bernama Maisaroh ikut bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berjualan di sana, dan ketika pulang mereka membawa keuntungan yang melimpah. Ada yang mengatakan pendeta Nastura melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan ini, sehingga dia tahu beliaulah Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi yang dinanti-nantikan. Insya Allah kita akan berlanjut ke part 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.